Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah binti Abdul Latif, bernombor metrik 269344. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk isu-isu dalam Undang-Undang Komunikasi. Kumpulan kami telah memiliki isu iaitu cetak rompak. Dari segi pengenalan, apa yang dimaksudkan cetak rompak? Cetak rompak seperti yang orang tahu, cetak rompak tu ibarat macam kalau keluar satu apa-apa filem ke apa-apa drama, lepas dekat pawagam, lepas tu adalah pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan copy atau record secara haram dalam panggung, dan dia akan compile, lepas tu dia akan jual dekat pasaran dengan harga yang murah. So maksudnya lebih kurang macam tu. Apa yang saya seperti mana kita tahu sekarang zaman teknologi, zaman yang mudah. Sekarang apa-apa je internet. Sekarang apa cetak rompak pun tak semestinya sekarang dah jual kat CD. Sekarang daripada internet pun dah boleh dapat. Kita search je, mesti ada je blog-blog yang akan keluarkan. Contoh nak tengok drama 7 hari Nishita Iku, jadi dah keluar lah dekat dalam blog-blog kita ni. Lepas tu, apa yang pihak yang tidak bertanggungjawab ni buat, ini adalah salah dari segi undang-undang di bawah Akta Hak Cipta 1987. Assalamualaikum, nama saya Nuralifah binti Setiman. Nombor kad pentri saya adalah 269230. Untuk tugasan isu cetak rompak dalam Undang-Undang Komunikasi ini, saya akan menerangkan mengenai isu cetak rompak dan Undang-Undang cetak rompak itu sendiri. Kalau kita lihat di Malaysia ni, isu cetak rompak ni adalah bukan sesuatu perkara yang janggal didengar. Kalau ikutkan, isu cetak rompak ni memang sentiasa tumbuh bagai cendawan di Malaysia ni lah. Sebab kalau kita lihat di pasar-pasar malam di Malaysia, memang ada di sebalik lorong-lorong kecil pun kadang-kadang ada dijual cetak rompak ni lah. Cetak rompak ni sebenarnya bermaksud hasil karya seseorang disaling semula. Oleh orang lain tanpa pengetahuan pemilik karya tersebut. Itu maksud cetak rompak itu sendiri. Cetak rompak ni sebenarnya terbahagi kepada tiga, iaitu DVD, VCD dan CD. Cetak rompak terbahagi kepada tiga: VCD, DVD, VCD dan CD. Cetak rompak terbahagi kepada tiga. Dan isu cetak rompak ni sebenarnya dia terjadi kerana oleh dua punca lah, kalau kita dapat rumuskan. Cetak rompak ni terjadi kerana, kalau kita dapat lihat, isu ni terjadi kerana perbandingan harga di antara cetak rompak dan yang original. Kerana cetak rompak ni harga dia lagi murah daripada yang original, dan kerana itulah terjadi isu cetak rompak. Bermakna seseorang yang tidak bertanggungjawab telah menyaling semula karya orang lain tanpa pengetahuan pemilik itu sendiri, dan telah menjual harga tersebut dengan harga yang just untuk dengan harga yang murah untuk mendapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Modal dari mana? Modal dari segi mengkaryakan benda tersebut. Benda tersebut telah dikarya oleh orang lain, tetapi individu-individu yang tidak bertanggungjawab ini telah mengambil kesempatan dengan menyaling karya tersebut dan menjual karya tersebut. Isu cetak rompak ini juga terjadi adalah kerana disebabkan oleh teknologi pada zaman sekarang. Kalau kita lihat teknologi pada zaman sekarang, kalau lihat semuanya di hujung jari. So benda ni terjadi kerana juga teknologi kita zaman sekarang. Teknologi zaman sekarang ni, kalau kita lihat, memang mudah sangat untuk kita mengodam hasil kerja orang lain, hasil karya orang lain. Dan kerana itulah dapat dirumuskan sekarang adalah isu cetak rompak ini terjadi adalah kerana oleh dua sebab, iaitu kerana harga itu sendiri, perbandingan harga itu sendiri, yang cetak rompak dan yang original. Dan yang kedua adalah disebabkan teknologi pada masa sekarang. Dari segi undang-undang mengenai isu cetak rompak ini sendiri, telah dipertanggungjawabkan, diuruskan dan diselesaikan masalah isu cetak rompak ini oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negara dan Ahli Ehwal Pengguna KPDNHP. Dan KPDNHP telah mengkuasakan 4 perundangan ini untuk melindungi hak cipta pemilik tersebut. Empat perundangan ini adalah Akta Hak Cipta 1987, Akta Perihal Dagangan 2011, Perintah Perihal Dagangan Label Cakra Optik 2010 dan Akta Cakra Optik 2000. Akta-akta ini telah diperkenalkan untuk melindungi karya-karya mereka yang berkualiti. Ini bermakna Kementerian
KPDN HP telah mengambil tanggungjawab, telah berusaha untuk melindungi karya-karya tersebut. Namun di sebalik menguatkuasakan undang-undang tersebut, diharapkan pihak yang berwajib juga boleh sentiasa membuat pemantauan dari semasa ke semasa di tempat-tempat yang mungkin mereka ada menjual VCD haram ini, dan kalau boleh kita perketatkan lagi undang-undang ni, di mana kalau boleh kita berikan rasa tanggungjawab kepada mereka yang menghasilkan karya-karya yang bagus ini dan lindungi karya-karya mereka daripada dicetak rompak. Ibaratkan seperti karya kita sendiri telah diambil oleh orang lain. Kita telah mengeluarkan idea apa semua, tetapi karya tersebut telah sewenang-wenangnya diambil oleh orang lain, dan diharapkan perundangan ini akan memberi satu sinar kepada mereka yang menghasilkan karya-karya tersebut. Okey, terima kasih. Itu saja pembentangan daripada saya, dan seterusnya saya akan serahkan kepada ahli grup saya. Terima kasih. Hai, saya Nuna Azmina Lina binti Mak Manazi, nombor matriks 269340. Saya akan membincangkan tentang langkah-langkah dalam menangani isu cetak rompak. Jadi di sini kami mempunyai 3 pihak yang perlu mengorak langkah bersama-sama menangani isu cetak rompak. Yang pertama adalah pengguna. Yang kedua adalah pihak berkuasa. Yang ketiga adalah kerajaan. Okey, yang pertama pengguna. Pengguna perlulah memboikot satu barangan cetak rompak. Contohnya, kita janganlah membeli satu barangan cetak rompak seolah kita menyokong industri cetak rompak tu. Okey, yang seterusnya, pengguna juga perlulah mempunyai kesedaran dalam menghargai hak cipta ataupun sesuatu paten tersendiri. Okey, bayangkan betapa penat lelahnya pemilik paten tersebut dalam membuat satu paten ataupun hak cipta. Kita senang-senang lenang meniru satu paten tersebut. Jadi kita perlulah mempunyai kesedaran mengenangkan jasa penat lelah pemilik tersebut. Okey. Yang kedua, pihak kedua ialah pihak berkuasa. Pihak berkuasa perlulah mengawal kawalan harga dengan semaksimal mungkin. Kawalan harga apa? Kawalan harga barangan asli. Okey. Tak dinafikanlah barangan asli ni ataupun original, dia memang sangat mahal. Jadi pengguna ni dia bijak tau. Dia akan pilih dengan bagi macam isi rumah yang tak mampu membeli, contohnya VCD, DVD, dia akan memilih dengan harga yang sangat murah. So contohnya VCD tu harga dia RM5. So dia akan pilih barang cetak rompak tu lah. So di sini pihak berkuasa perlulah mengawal harga. Janganlah macam harga tu perlulah masuk akal. Okey. Yang terakhir, pihak yang ketiga adalah pihak kerajaan. Pihak kerajaan ni dia perlulah mengambil tindakan undang-undang kepada orang yang membuat barangan cetak rompak tersebut. Selalunya kerajaan ni dia ada kerajaan yang bertanggungjawab adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna. KPDN HEP dia sangat penting dalam kawalan harga dan kawalan tindakan undang-undang tersebutlah. Kita perlu mengenakan denda kepada pemilik tersebut ataupun penjara ataupun sebagainya. Sekian, terima kasih. Itu saja. Okey, akhir sekali kesimpulan daripada isu-isu cetak rompak ni. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah support industri kita, karya seni di negara kita. Kalau kita tak support, siapa lagi nak support di negara kita ni? Dan pihak berwajib perlulah berhenti membuat kerja-kerja macam ni. Pihak kerajaan pula perlu menguatkan lagi undang-undang dan memberikan hukuman setimpal bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Bagi saya, bagi kumpulan kami, kesianlah dan bantulah kepada industri-industri ni, sebab diorang penat mengeluarkan idea, membuat itu, membuat ini, mengeluarkan costing lagi, nak buat drama ke, buat apa-apa. Lepas tu pihak berwajib ni senang je, ambil
lepas tu copy, lepas tu jual dengan harga yang murah. So automatik orang pun sebagai pengguna automatik akan pergi ke yang cetak rompak. Bagi diorang apa? Alah, ini kan kita sekarang nak tengok je. Alah, gambar pun tak kisahlah clear tak clear pun okey je. Tak boleh lah macam tu. Okay? Kita pun sebagai rakyat Malaysia, kita kena support lah industri kita untuk majukan kita punya ekonomi agar industri kita pun boleh jauh ke depan. Terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami.